Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Baik, pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang pertama, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu moli ubah. Jadi hari ini kita akan pergi kepada selanjutnya, iaitu bagaimanakah kita untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, sebelum ni kita dah tahu dah punca kuadratik tu berdasarkan graf nilai X. Contohnya macam ni kan. Sekali imbas kita buat sekali imbas dulu. Kalau diberi, alamak apa ni? Kalau diberi dia tak lurus pula. Okey, kalau sekejap saya ingat. Kalau diberi aku makin sangat ni. Dia buat lawak lah begini Okey, saya ingat pula. Macam ni. Aneh Okey, katalah diberi macam ni kan. Ada Y, ada X. Okey. Sekejap. Jadi bila kuadratik tu kan, graf fungsi dia macam ni kan. Jadi tempat yang bersilang dengan X ini adalah dipanggil sebagai punca. Okey. Selanjutnya ada dua punca lah. Tengok pada kedudukan dekat mana dia kedudukan graf tu pada strata Cartesian. Okey, ataupun pada pasti XY lah. Okey, baik, kita pergi tengok seterusnya. Kaedah pemfaktoran pemfaktoran adalah salah satu cara untuk menentukan punca bagi sesuatu persamaan. Ada kaedah kedua, kaedah graf. Tapi kaedah pertama ialah kaedah faktorkan. Setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini wajib. Sebelum kita menentukan punca, kita mesti transfer ataupun convert persamaan ke dalam bentuk am terlebih dahulu. Barulah kita kena boleh buat pemfaktoran. Okey, kita tengok contoh yang ketujuh, muka surat 21, buku teks muka surat 21, contoh yang ketujuh. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Ada 4 soalan kat sini. Kita tengok penyelesaian seterusnya. Okey, baik. Yang pertama soalan A. Dia bagi X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama kosong. Jadi step yang seterusnya adalah bila kita dah dapat bentuk am ni. Ni bentuk am ni. Sebab ni ada AX kuasa 2, ada BX, ada C. Okey. Selesai dalam bentuk am, baru kita buat dalam pemfaktoran. Pemfaktoran ni kita buat sini kan, X kuasa 2 tolak dengan 5X tambah dengan 6 sama dengan kosong. Dia ada dua kurungan. Okey. So kalau ikut cara manual adalah yang pertama, tempat yang pertama ni, yang sini dengan sini adalah hasil darab yang depan ni. Yang ni first, iaitu X darab X. Sini X, sini pun X. Sebab bila X darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2. Okey, faham betul benda ni kena faham betul ni. Okey. Kemudian selesai yang tu, kita akan pergi tengok tempat yang kedua di belakang ni. Sini satu, sini satu. Tempat yang kedua itu adalah untuk hasil darab yang belakang ni. Ni hasil darab. Darab macam mana? Maksudnya bila ada 6 kan, 6, apakah sifir dapat 6? 1 darab dengan 6. Apa lagi dapat 6? 2 darab dengan 3. Ada lagi tak? 4 tak boleh, 5 tak boleh. Okey, ini adalah pasangan sifir yang boleh dapat 6. Okey, sama ada 1 darab 6 ataupun 2 darab 3. Okey Katalah kita letakkan 1 sini. Ambil pasangan pertama lah, 1 dengan 6. Jadi kita akan letakkan sini 1, sini 6. Sebab 1 darab 6 akan dapat 6. Okey. Selesai yang tu, kita akan tengok yang tengah-tengah pula. Yang tengah-tengah ni, yang ni adalah hasil tambah. Hasil tambah. Okey okey. Sekarang ni kita buat yang ni kan. Yang depan ni, yang ni darab dengan ni. 1 darab X akan dapat 1X. Lepas tu yang hujung darab dengan hujung. Hujung ni darab dengan hujung.
X darab 6 kita akan dapat 6X. Okey. So di tengah-tengah ini kita ada apa tahu? Kita ada negatif 5X. Jadi tulis kat sini bawah, negatif 5X. Okey. Jadi kat sini antara 1X dengan 6X, macam mana nak dapatkan negatif 5X? Okey, antara 1X dengan 6X, kalau kita letakkan simbol tambah tolak, macam mana nak dapatkan negatif 5? Iaitu sini kita akan letakkan sini negatif, sini positif. Okey, sebab positif 1X tolak 6X dia akan berkurang. Nombor tu akan berkurang. Jadi 6 tolak 1 dapat 5X. Simbol mana nak pakai? Antara 6 dengan 1, 6 paling besar. Jadi 6 tu simbol dia negatif, kita ambil negatif 5X. Okey, maka simbol ini tadi tambah ni letak kat sini. Simbol yang tolak letak dekat sini. X tolak 6. X tambah 1, X tolak 6. Itulah punca yang kita dapat cari. Tapi belum selesai lagi. Baru letakkan punca. Okey, baik. Kita cuba pasangan kedua pula. Saya pandang balik Pandang balik. Pasangan kedua. Sebab benda ni kalau sekali imbas memang mungkin tak dapat nak faham lah. Kita kena buat 2-3 kali baru kita faham. Saya pandang balik. Okey. Sekali lagi persamaan yang sama. Kali ni guna pasangan yang kedua pula. Kita ada tadi X kuasa 2 tolak 5X tambah dengan 6. Okey, sama dengan kosong. Okey, buat dua kurungan. Sama dengan kosong sini. Okey. Tadi kita dah test pasangan 1 dengan 6. Kali ni kita test 2 dengan 3 pula. Macam biasa, tempat yang pertama sini adalah milik X yang depan ni. Yang depan, iaitu X darab dengan X. Sebab bila X darab X akan dapat X kuasa 2. Bila kita faktorkan, kita mesti darab balik. Bila darab balik mesti dapat yang atas. Kalau dapat atas maknanya betul kita buat faktor tu. Kalau tak betul maknanya salah lah kita punya pemfaktoran. Okey. Selesai yang tu kita akan tengok yang belakang. Lepas yang depan tengok yang belakang. Ni 6 ni. Sifir bagi 6, tadi kita dah test 1 dengan 6. Kali ni kita test 2 dengan 3 pula. 2 darab 3 pun dapat 6 kan? Kita test 2 dengan 3. Jadi letak sini 2, sini pun 3. Okey Lepas tu kita akan buat apa? Darabkan yang dekat ni. Ni akan darab dengan yang ni. 2 kali X kita akan dapat 2X. Dan yang hujung dengan yang hujung, X akan darab dengan 3 ni, kita akan dapat 3X. Darab 2X dengan 3X. Buat macam ni. Okey, tengok. Sekarang tengok yang tengah. Tengah-tengah ni adalah hasil tambah. Yang tadi hasil darab. Yang tengah tu hasil tambah. Okey, letak bawah ni, dia punya simbol dia adalah negatif 5X. Letaklah kat bawah ni, negatif 5X. Okey, sekarang untuk yang ini, kita kena ikhtiarkan, letakkan apa juga simbol yang boleh dapat negatif 5X. Antara 2X dengan 3X tu, macam mana nak jadikan dia 5X? Jadi, kita gunakan simbol negatif. Kerana ni ada simbol negatif, maka ni negatif 2, negatif 3. Sebab apabila negatif 2X berjumpa dengan negatif 3X, nombor itu akan bertambah. Sebab simbol yang sama. 2 tambah 3 kita akan dapat 5X. Simbol dia adalah negatif. Okey? Jadi kita dah dapat dah sesuai dengan negatif 5X. Maka oleh itu, barulah kita ambil simbol ni, letak kat sini, tolak. Simbol yang ni, letak kat sini, tolak. Okey? Jadi kita akan dapat X tolak 2 dengan X tolak 3. Okey. Baik, seterusnya apa berlaku? Okey. Kita tak habis lagi, kita belum habis lagi. Dia tak selesai lagi. Okey, baik. Selepas kita dah letak dalam kurungan, ini adalah proses pemfaktoran. Okey, dah selesai faktorkan ni, nak kena buat apa? Kita kena bawa keluar nilai tu. X tolak 2 ni kita buat macam ni. X tolak 2 sama dengan kosong. Koma. Kita buat ini pula. Okey. X tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Lepas tu, ini macam persamaan linear lah. Negatif 2 ni akan bawa ke kanan jadi positif 2. Maka X sama dengan positif 2. Ini pun sama. Negatif 3 bawa ke kanan jadi positif. Maka X sama dengan positif 3. So, inilah punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Iaitu punca dia adalah X2 dan X3.
Itu punca. Okey. Yang ini tadi, yang ini belum lagi punca. Yang ini baru dalam proses pemfaktoran. Kita dalam kurungan. Selepas kita dah selesaikan, kita bawa keluar daripada kurungan, selesaikan dia, itulah baru dikatakan sebagai punca bagi persamaan kuadratik. Boleh? Okey. Baik. Sekarang saya buka soalan. Silakan nak bertanya. Mana yang tak jelas? Pak Ebi. Okey ke semua? Boleh? Jelas, Ustaz. Jelas Jelas. Okey, baik. Ini adalah cara manual. Cara manual kita buat macam ni lah kan. Tapi kita boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai yang sama. Okey. Okey, baik. Sekarang semua orang kalau boleh ada kalkulator lah. Kalau tak ada benda ni nanti tak faham kan. Saya pun kena keluar kalkulator sekejap. Okey, mana kalkulator? Harap boleh keluar lah. Okey. Ni dia. Datang pun. Okey. Saya cuba besarkan. Big screen. Big screen. Kat situ. Okey. Semua orang ada kalkulator kan? Siapa yang kalkulator dia 350 memang tak dapat. Dia tak ada fungsi ni. Sebab tu kena beli 570. Okey, yang jenis 570 ni lah. Okey, baik. Sekarang tadi saya dah buat manual kan. Cara manual macam ni, iaitu hasil darab dengan hasil tambah kan. Lepas tu kita dapat punca dia X2 dengan X3, betul tak? X2 dengan X3. Sekarang kita akan tengok menggunakan kalkulator, apakah dapat cara yang lebih pantas untuk dapatkan nilai yang sama menggunakan kalkulator. Baik, pertama sekali kita kena tekan mod 3 kali. 1 2 3 sampai awak jumpa EQN Math VCT tu. Kan? Jadi kita ambil EQN sebab equation. Okey tekan satu lah. Tekan satu. Lepas tu kita nak jumpa unknown ni kan. Kita jangan ambil unknown, tekan yang apa kanan butang kanan tu. Butang kanan ni dia keluar degree. Okey kan? Dia keluar degree, kita ambil 2 sebab kuadratik. Kuadratik kan kuasa 2. Jadi kita tekan 2 lah. Okey, tekan 2. Dia minta A kan. Okey, bila dia minta A tu, A kita yang depan tadi ni, yang ni. X kuasa 2 kan. X kuasa 2 tu perkali dia adalah 1. Jadi tekan 1 lah. Tekan 1. Tekan sama dengan. Dia minta B pula. B kita yang mana? B kita yang tengah. Iaitu negatif 5 tu. Negatif 5 tu adalah B kita. Jadi tekan negatif 5. Tekan sama dengan. Dia minta C pula. C kita yang mana? C kita yang belakang, yang hujung. Iaitu positif 6. Jadi tekan positif 6. Kita akan dapat sama dengan X1 3. X kedua 2. Betul tak? Sama tak? Kan? Okay. Tekan sama dengan lagi. Dia akan. Itulah kita tekan sama dengannya. Tekan sama dengan. Kita akan jumpa X1 tu. X1 maksudnya nilai X yang pertama adalah 3. Nilai X yang kedua adalah 2. Sama macam kita buat manual tadi ni. Sama Boleh Dapat tak? Nampak Ibi macam mana? Okey. Dapat, Ustaz. Okey. Baik, sekarang menggunakan kalkulator kita dapat jawapan yang sama, tetapi dalam kurungan pemfaktoran tak dapat lagi. Dia terbalik tau. Okey, saya kalau saya close sekejap Okey. Tadi kalau cara manual, okey, sekejap saya padam balik Benda ni kan jelas sebab dia banyak akan digunakan dalam SPM khususnya. Jadi kena faham betul ni. Okey. Okey, saya padam balik bagi semua clear. Okey, sekarang kita boleh tulis balik X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Tadi lepas kita buat macam ni, kita akan terus buat kurungan kan, macam ni kan. Okey lepas tu apa saya buat? Saya akan buatlah pemfaktoran. Lepas faktoran kita baru saya dapat nilai X sama dengan 2, X sama dengan 3. Yang ini saya terang tadi. Okey, sekarang ini cara manual. Kalau kaedah kalkulator, daripada persamaan pertama ni, yang pertama ni kan, kita terus tekan kalkulator yang EQN tadi tu. Masukkan A, masukkan B, masukkan C, dia terus generate jawapan terus, siap. Dia akan terus bagi jawapan iaitu X2 dengan X3. Tetapi dalam exam tak bolehlah hantar macam ni. Sebab kita tak tahu lagi berapa nilai dalam kurungan ni. Dalam kurungan tu kena letak, wajib. Jadi kalau
cara manual ialah daripada persamaan, kita buat kurungan, kita faktorkan, baru dapat jawapan. Tetapi kalau guna kalkulator, bila kita buat persamaan, kita akan dapat jawapan dulu, baru kita akan dapat dalam kurungan. Dia terbalik. Sekali lagi saya ulang Kalau guna manual, daripada persamaan, kita kena buat kurungan. Lepas tu kita faktorkan lah, baru dapat jawapan X2 dan X3. Tapi kalau guna kalkulator, daripada persamaan, kita guna kalkulator, kita akan dapat jawapan akhir dulu, iaitu X2 dengan X3. Tetapi pemfaktoran dalam kurungan tu belum lagi dapat. Kita kena kerja terbalik pula. Daripada jawapan, naik atas ke jalan kerja. Kalau manual, daripada jalan kerja ke jawapan. Kalau kalkulator, daripada jawapan akhir, kembali semula patah balik ke pemfaktoran, jalan kerja. Okey, sekarang macam mana nak dapat pemfaktoran ni? Okey, sebab dalam kalkulator dia tak akan keluar dalam kurungan ni. Dia keluar jawapan akhir. Jadi, daripada jawapan akhir ni, kita boleh convert dalam bentuk faktor. Okey, oleh kerana X sama dengan 2, maka tulis sini balik X lah. Ni X, sini pun X. Naikkan balik X tu. Naikkan semula X ke atas, ke dalam kurungan. 2 pun sama, 2 pun naik atas. 3 pun apa? Naik atas. Ikut kurungan Maknanya 3 ni kat sini, X ni kat sini, 2 ni kat sini, X ni kat sini. Naik balik. Kita naikkan balik dia dalam kurungan. Baik, sekarang simbol. Simbol akan bertukar. Jawapan akhir ni adalah simbol dia positif 2. Positif 2. Jadi, bila terbalik, dia akan terbalikkan simbol. Jadi, negatif 2. Sama lah macam ni. Jawapan akhir dia adalah X positif 3. So, bila nak kembali dalam kurungan, terbalikkan simbol dia. Daripada positif akan jadi negatif. Okey, barulah selesai kita punya jawapan penuh. Okey, boleh. So dekat sini nampak kalkulator lebih mudah, sebab kita boleh dapat terus nilai akhir dan kita tinggal lagi cuma nak masukkan balik dalam kurungan, faktorkan balik. Dia mudah je sebab kita tukar simbol. Okey, cuma pelajar kadang-kadang cuai je lah. Boleh So berbanding kaedah manual, kita mungkin pening nak ikut hasil darab, hasil tambah sebagainya kan. Kita ada kaedah alternatif, kita boleh guna kaedah kalkulator yang lebih mudah, tetapi step dia jangan dilupa. Step untuk dapatkan faktor itu mesti ada. Boleh? Jadi lepas ni anda kena banyak lagi praktis guna kalkulator untuk mahirkan diri mendapatkan punca bagi persamaan kuadratik. Boleh kalau nanti tak jelas, boleh tengok balik video ni, ulang balik cara nak buat. Baik, selepas anda dah dah selesai gunakan kalkulator tu kan, awak tekan tu baliklah AC tu ataupun tengok kalau dia tak hilang, kalau dia tak hilang tak degree 2 kan, cancel. Okey, bila awak tekan cancel dia tak hilang A tu kan, awak tekan mode, tekan 1. Okey, tekan mode, tekan 1, dia akan kembali normal balik. Okey, baik, kita pergi soalan kedua, B. Panjang tadi kita huraikan sebab penting. Benda ni banyak kali pelajar melakukan kesilapan dan kecuaian. Sebab itu kita kena jelaskan sejelas-jelasnya sebelum anda pergi lebih jauh. Baik, kita pergi soalan B. Soalan B ada X kuasa 2 tambah 7 per 2X tambah dengan 2. Okey, macam mana nak buat? Pertama sekali, tengok ada yang bertingkat sini. 2 tingkat, 7 per 2. Yang lain semua setingkat. Tinggal 7 per 2 tu dia 2 tingkat. Jadi kita kena jadikan semuanya setingkat. Semuanya setingkat. Apa nak kena buat? Kita robohkan rumah 2 tingkat 7 per 2 tu. 7 per 2 ni harus dirobohkan. Jadi setingkat saja. Macam nak roboh? Kita darab dengan perkali bawah. Perkali kat bawah ni, nombor kat bawah ni adalah 2. Maka darab dengan nombor yang sama untuk matikan 2 kat bawah tu. Maka 7 per 2 darab dengan 2. Barulah 2 ni boleh potong, tinggal 1. Maka 7 darab 1 akan dapat 7. Nampak? Daripada 7 per 2, 2 tingkat, sekarang jadi 7 saja, 1 tingkat. Kalau soalan dibagi contohnya 7 per 4, maka jodohnya adalah darab juga dengan 4, supaya dia akan boleh potong jadi 1. Boleh faham? Jadi akhirnya akan dapat 7. Okey? Apa juga nombor di bawah, kalau pecahan, kalau kita nak matikan dia, darab dengan nombor yang sama, maka dia akan mati. Dia akan mansuh. Okey? Okey, sekarang itu basic yang kena tahu. Okey, baik, kita teruskan. Okey. Selepas kita darab dengan 2 tu, tetapi jangan lupa asal dia begini. Sekejap saya padam. Kita bagi ada ruang lebih besar sikit.
Okey. Asal dia begini. Kita ada X kuasa 2 tambah 7 per 2X sama dengan 2 kan. Okey. Tadi kita dah masukkan 2 tu. Kena ingat apabila kita nak darab sini dengan 2 kan, darab dengan 2 untuk matikan 2 kat bawah tu, semua ahli dalam persamaan tu harus juga darab dengan 2. Maknanya yang depan ni pun darab dengan 2, yang belakang pun darab dengan 2. Darab yang sama. Wajib. Bukan dengan tengah je. Semua. Kalau kita darab dengan 3, maka semua darab dengan 3. Dalam kes ni darab dengan 2, maka depan ni akan berubah. Dia akan berubah sekarang. X kuasa 2 darab 2 akan dapat 2X kuasa 2. Yang ni tadi 7 per 2 darab dengan 2 akan terhapuslah 2 kat bawah tu, maka tinggal 7X sahaja. Kemudian yang sebelah kanan ni 2 kali 2 akan dapat 4. Ini adalah persamaan baru. Setelah kita robohkan 2 tingkat 7 per 2 tu, sekarang kita akan dapat rumah setingkat, semuanya setingkat, tetapi dah berubah nilai. Okey, perubahan itu berlaku apabila kita darab dengan 2. Kan? Sebab tadi 7 per 2 tu nak darab dengan 2 untuk matikan 2 kat bawah, maka semua ahli dalam persamaan itu, sama ada kiri atau kanan, wajib darab dengan nombor yang sama. Maka sebab itu awak nampak ada perubahan kat sini. Okey. Sekarang bila kita dah buat dalam setingkat ni, tugas kita adalah membentuk persamaan kuadratik dalam bentuk am. Bila bentuk am, apa yang ganjil dekat sini? Apa yang tak normal? Yang tak normal adalah 4. Sebab 4 ni berada di sebelah kanan. Sedangkan bentuk am kuadratik sebelah kanan tu adalah kosong. Bukan nombor, dia mesti pindah. Jadi untuk jadikan sebelah kanan tu kosong, maka 4 ni harus kita pindahkan dia. Pindahkan dia ke mana? Pindahkan dia ke kiri. Supaya dia join dengan geng yang sebelah kiri ni. Tadi 4 ni kena pindah ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri tu stay 2x cos 2 tambah 7x. Sekarang asalnya 4 tu sebelah kanan positif. Bila pindahkan jadi negatif 4, sama dengan kosong. Barulah yang ini dipanggil sebagai bentuk am. Bentuk am kuadratik. Selagi mana tak jadi macam tu, selagi mana tak jadi macam bentuk ni kan, ni A, ni A kan, ni B, ni C, ni kosong. Selagi mana tak jadi macam tu, maka tidak dikatakan sebagai persamaan kuadratik dan kita tak boleh faktorkan. Kita boleh faktorkan hanya bila dah convert dalam bentuk am kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Baru betul. Okey, baik. Selesai yang ni, barulah kita kena buat kurungan. Okey. Jangan lupa ni kosong juga masa ni lah kita gunakan kalkulator. Jom kita try. Okey, semua orang guna kalkulator sekarang. Cuba tengok. Kita nak belajar kan? Kan tak faham tak kan? Keluar kalkulator ni. On. Okey. Saya punya dah siap-siap dah keluar masuk dalam degree tu. Siapa yang tak ada, masuk balik lah. EQN 3 kali EQN 3 kali pula. Mod 3 kali. Mod 3 kali. Mod. Awak akan jumpa EQN 1. Tekan 1. Ambil degree 2. Okey. So dia keluar macam ni lah. Sekarang A kita berapa? A kita adalah 2. Tekanlah 2. Tekan sama dengan B kita berapa? B kita adalah 7. Tekan 7. C kita adalah, tekan sama dengan minta C. C kita adalah negatif 4 C kita adalah negatif 4. Maka tekan negatif 4. Negatif 4. Tekan sama dengan, maka X pertama kita adalah 0.5. Tulis X pertama kita adalah 0.5. X kedua kita adalah negatif 4. Okey. X pertama kita tadi adalah 0.5. X kedua kita adalah negatif 4. Baik. Saya tekan sini. Bila saya tekan ni, benda ni hilang okey, baik. Okey. X yang pertama tadi kita dapat adalah 0.5 kan. Okey. Manakala X kedua kita dapat tadi apa negatif 4 Okey. Ini adalah kaedah kalkulator. So apa nak kena buat lepas tu? Kita kena bawa masuk dalam kurungan. Okey. Bila X 0.5 ni dia perpuluhan. Kalau perpuluhan nak tukar pada pecahan jadi apa Kan? 0.5 kalau tukar pecahan kan jadi 1/2, betul tak? Tak percaya tekan kalkulator lah. 0.5 convert jadi pecahan akan dapat 1/2. Jadi kita tukarlah jawapan sini. Tukar jadi 1/2. Sebab 1/2 dengan 0.5 adalah benda yang sama. Tapi kita pilih pecahan. Lebih sesuai. Okey, dalam kes ini kuadratik perpuluhan tak sesuai. Kita pakai pecahan.
Okey, baik. Sekarang nak masukkan dalam kurungan. Okey, pertama sekali letak dulu X. Ni pun letak X juga. Okey. Yang belakang tak ada masalah sebab dia nombor biasa je kan. Jadi kita naikkan part ni ke atas, tapi simbol akan bertukar jadi positif. Sebab asalnya jawapan dia adalah negatif. Kita terbalikkan dalam kurungan jadi positif 4. Okey, sekarang yang depan ni. Okey, kita ada pecahan sekarang ni. 1/2. Macam mana nak masuk dalam kurungan? Okey, dengar baik Okey. Yang bawah ni 2 ni akan pergi depan. 2 ni akan pergi depan sini. Sini. Depan X. 2X kat situ. Yang satu ni kan akan pergi belakang. Satu kat sini. Boleh? Ini semua kena take note Saya takkan ulang balik dah. Kena take note balik macam mana teknik nak alihkan ke tu. Okey. Bila pecahan, yang bawah akan pergi depan, yang atas pergi belakang. Okey, yang bawah ni pergi depan, atas pergi belakang, dan simbol oleh kerana jawapan asal adalah positif 1/2, maka kita terbalikkan jawapan kita jadi negatif dalam kurungan. Okey, maka inilah penyelesaian untuk persamaan kuadratik bagi soalan B. Boleh? Selesai dah jadi jawapan sama macam contoh tu, cuma teknik kita berlainan sebab kita gunakan teknik kalkulator. Boleh? Ada sebarang soalan? Silakan saya buka soalan sekarang ni. Ada tak? Nak bertanya? Tak ada? Clear Tak ada, Ustaz. Boleh. Baik. Tak ada, Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau faham, okey, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 21. Okey. Soalan C dan soalan D. Okey, baik. Kali ni lebih menyeramkan sebab dia ada 2 tingkat pula, kan? Kiri dan kanan. Okey, baik. Pertama sekali, bila kita jumpa persamaan 2 tingkat ni, kiri pun 2 tingkat, kanan pun 2 tingkat, iaitu X/2. Sebelah kanan adalah 5X tolak 24 bahagi dengan X tolak 4. So, apa nak kena buat ialah kita akan darab silang. Tahu tak darab silang? Maksudnya, yang ini akan darab dengan yang ini atas, yang ini darab dengan sini atas. Dia bersilang. Okey. Jadi, kita buat yang sini dulu, iaitu X jumpa dengan X tolak 4. Jadi, sini X jumpa X tolak 4 sebelah kiri. Sebelah kanan, kita akan buat 2 jumpa dengan 5X tolak 24. Faham Kita ambil satu tu sebelah kiri, satu tu sebelah kanan. Tapi tak kisah pun, sama ada awak nak buat yang 2 dengan 5X tolak 24 sebelah kiri boleh. Tak ada masalah. Sama je cuma pastikan bersilang lah. Kita ambil yang bersilang. Okey, sekarang bila kita darab dengan macam ni, silang macam ni, mesti ada satu ungkapan yang kena dikurungkan. Mana yang kita nak kurungkan? Okey, antara X dengan X tolak 4, yang nak dikurungkan adalah yang banyak sebutan, iaitu X tolak 4 lah. Ni kita kurungkan. Yang single jangan dikurungkan, iaitu X, biarkan dia kat luar. Okey, kita kurungkan yang banyak, X tolak 4. Sama juga di sebelah kanan. Sebelah kanan kita ada 2 yang single, biarkan dia kat luar. Yang 5X tolak 24 ni, kita kurungkan dia sebab dia banyak. 5X tolak 24, 2 sebutan. Jadi yang 2 sebutan tu kita kurungkan dia. Jadi macam ni. Jelas Okey. Langkah seterusnya apa nak kena buat? Kita kena darabkan dalam kurungan ni. X ni darab jumpa ni, dia akan dapat X kuasa 2. Lepas tu X akan jumpa yang belakang, dia akan dapat negatif 4X. Okey. Seterusnya sama dengan 2 pula. 2 darab dengan 5X, kita akan dapat 10X. Lepas tu 2 darab dengan yang ujung, kita akan dapat negatif 24 kali 2 apa? 48 48. Okey. Sekarang adakah dalam bentuk am? Tidak. Sebab sebelah kanan tu ada 10X tolak 48. Apa nak kena buat? Kita kena pindahkan yang kanan tu ke kiri. Kumpulkan semua sebelah kiri. Sebab bentuk am adalah semuanya dalam keadaan satu side. Jadi, yang ni stay. X kuasa 2 tolak 4X 4X tu stay. Yang ni semua ni, yang sebelah kanan ni akan berhijrah pindah ke sebelah kiri. 10X asalnya positif, bila pindah akan jadi negatif 10X. 48 asalnya negatif, bila pindah akan jadi positif 48, sama dengan kosong. Okey,
Nampak? Semuanya dah pindah ke kiri, dah berkumpul ke kiri. Tetapi apakah ini bentuk arm kuadratik? Belum lagi. Kerana sebab ada yang perlu dipermudahkan terlebih dahulu. Okey, sebab bentuk arm kuadratiknya ada 3 je. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang ini ada 4. Jadi kita permudahkan dululah. Jadi yang permudahkan benda yang sama level, iaitu 4x dengan 10x. Kita permudahkan, maka kita akan dapat di sini x kuasa 2 negatif 4x tolak 10x, kita akan dapat negatif 14x. Okey, tambah 48 sama dengan kosong. Barulah sesuai dengan bentuk arm kuadratik. Bila dah capai macam ni, barulah kita boleh buat kurungan untuk faktorkan dia. Okey? Boleh? So ringkas cerita lah. Jadi kita akan dapat jawapan kita sini. Jawapan akhir kita adalah x sama dengan 8, x sama dengan 6. Ini kalau guna kaedah kalkulator. Jadi awak cubalah nanti dan kita patah balik, masukkan nilai ke belakang. Kita akan dapat sini x tolak 8, x tolak dengan 6. Okey, selesailah kita punya soalan bagi C. Macam tu cara jawab lah. Okey, asalnya dia kerja banyak sikit. Darab silang. Lepas darab silang kita kena darab kembangkan dia. Lepas kembangkan dia kita kena pemudahkan dia dalam bentuk arm kuadratik. Dah dapat bentuk arm kuadratik, baru kita faktorkan. Lepas kita faktorkan, baru dapat jawapan. Okey, boleh Cuma kat sini kita guna kaedah kalkulator lebih mudah kerana tak perlu kita buat cara manual. Nak tentukan sifir 48 ni kan. Berapakah hasil darab 48? Lepas tu hasil tambah 14. Dia lambat, dia leceh. Jadi baik kita guna kalkulator, kita akan dapat jawapan akhir dulu. Dengar baik Ini pesanan saya yang penting ni. Bila kita guna kalkulator, kita akan dapat jawapan akhir dulu. Tetapi jawapan dalam kurungan tu belum dapat lagi. Jawapan dalam kurungan tu, faktorkan ni, yang ni kan, kita kena buat sendiri. Kita kena letak sendiri selepas dapat jawapan akhir. Okey sebab ramai yang silap. Dia dapat X, contohnya dapat jawapan kalkulator kan, dia dapat X8 dengan X6. So apa dia buat? Dia letak kat sini X, dia kata macam ni tau. Dia buat macam ni. Ni kesilapan pelajar yang tak ikut kelas tu, dia tak faham lah tu. Dia akan buat benda yang sama. Pelajar yang silap adalah selepas dapat jawapan X8, X6 tu, apa dia buat? Dia buat macam ni. X sama dengan 8, X sama dengan 6. Terus salah. Nampak? Dia tak faham. Dia tak ikuti kelas. Okey. Jadilah pelajar yang faham. Maksudnya, saya bagi tahu dah kan? Bila guna kalkulator, kita akan nak jawapan akhir dulu. Ni. Bila guna kalkulator, awak guna EQN tu, awak akan dapat jawapan akhir, iaitu X8 ataupun sini X6. Jadi, dalam kurungan ni, untuk kita faktorkan tu, kita kena buat sendiri. Letaklah X sini. Letak X sini. 8 letak sini. 6 letak sini. Okey, simbol dia asalnya jawapan tu positif. Terbalikkanlah. Negatif. Ini pun sama. 6 tu positif, terbalikkan negatif. Kalau jawapan akhir tu negatif, terbalikkan jadi positif. Itu je. Dia terbalik. Okey? Kalau dia bertingkat, tadi macam tadi lah saya bagi tahu. Kalau bertingkat, yang bawah pergi depan, yang atas pergi belakang. Boleh Selesai untuk soalan C. Kita pergi seterusnya soalan D. Baik, saya buka soalan kalau nak bertanya. Sementara saya padam ni. Okey, ada soalan tanya tak? Soal tentang soalan C tadi. Oh, panjang lebar kita terangkan ni. Sebab saya terang panjang lebar ni sebab banyak kali berlaku kecuaian. Okey, sebab pelajar bila tak fokus benda ni, dia akan melakukan kesilapan yang sangat mudah. Meskipun benda ni senang saja nak buat. Okey, soalan D. Okey, soalan D kita ada Y tambah 2 dengan Y tambah 1 sama dengan 2 kurungan Y tambah 11. Okey, siapa nak kena buat langkah pertama ialah yang ini dulu. Yang ini kita akan jadikan dia, kita kena kembangkan dia. Iaitu Y darab dengan Y, kita akan dapat Y kuasa 2, lepas tu Y darab dengan hujung. Okey. Tambah dengan Y darab 1, kena dapat Y. Lepas tu kita buat yang 2 pula. 2 darab dengan Y, kita akan dapat positif 2Y. Lepas tu 2 ni akan darab dengan yang belakang. 2 darab 1 akan dapat tambah 2. Sama dengan, yang ni bersama. 2 darab dengan Y, kita akan dapat 2Y. 2 darab dengan 11, kita akan dapat positif A22. Okey.
So sekarang ni apa nak kena buat? Ya, kita kena pindahkan yang kanan tu, yang ni, yang kanan ni, pindahkan kanan ni ke kiri sebab kita nak gabungkan. Yang ni boleh dipermudahkan kan? Yang ni boleh kita permudahkan sebab geng yang sama. Ataupun nak tunggu 2y pun boleh juga. Biar dulu kita tunggu 2y ni masuk. Tulis balik, y kuasa 2 tambah y tambah 2y tambah dengan 2. Sekarang yang sebelah kanan tu akan datang ke sebelah kiri. 2y asalnya positif akan jadi negatif 2y. 22 asalnya positif akan pindah jadi negatif 22 sama dengan 0. Sekarang baru kita permudahkan geng yang y ni. Dari sini dengan yang ni. Okey. Jadi sini y kuasa 2 stay. Okey, y tambah 2y 3y. 3y tolak 2y akan jadi apa? 1y sajalah kan, betul tak? Y tambah 2y tolak 2y. Y tambah 2y kan 3y. 3y tolak 2y akan dapat 1y lah. Positif 1. Sebab 3 tolak 2 akan jadi berkurang. 3 tolak 2 jadi 1. Simbol mana nak pakai? Simbol yang mana paling besar lah. Antara 3 dengan 2, 3 lagi besar. 3 ni simbol dia positif. Kita ambil simbol dia. Maka jawapan kita adalah positif 1y. Ataupun kita panggil dia positif y saja. Okey, maka tulis positif y saja. Okey, sekarang ni pertarungan tadi pula. 2 nombor dengan nombor. Positif 2 lawan dengan negatif 22. Positif 2 lawan negatif 2. Negatif 22, maka kita akan dapat negatif 20. Okey, sama dengan 0. Okey. Sekarang dalam bentuk kuadratik. Barulah kita kena faktorkan dia. Kejap kita faktorkan dia, kita buat kurungan macam ni. Sama dengan 0. Okey, ringkas ceritanya adalah kita gunakan kalkulator. Maka kita akan dapat jawapan akhir dulu, iaitu y sama dengan negatif 5 dan y sama dengan 4. Ini jawapan akhir kalau guna kalkulator. Maka apa nak kena buat? Kita terbalikkan dia dalam kurungan. Kita masuk ke sini y, sini 5, sini y, sini pun 4. Okey, simbol asal 5 tu adalah negatif. Maka dalam kurungan terbalikkan dia jadi positif 5. Untuk 4 pula jawapan akhir dia positif, terbalikkan jadi negatif. Maka selesai kita punya soalan D. Okey, senang je, tak susah pun. Okey, cuma mungkin ada yang tanya nanti, boleh tak y ni kat depan, y4 ni kat depan, negatif 5 kat belakang? Boleh, tak ada masalah. Sama je. Sama boleh sama ada 4 tu kat depan ataupun y negatif 5 tu kat belakang pun boleh. Tak ada masalah Okey Baik, seterusnya buku teks muka surat 22. Mana kata saya tadi okey. Buku teks muka surat 22. Okey. Punca bagi suatu persamaan kuadratik a kuasa 2 tambah bx sama dengan 0. A kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat diperolehi dengan kaedah graf. Tadi kita guna kaedah pemfaktoran. Yang kedua ni kaedah graf, iaitu dengan membaca nilai-nilai x yang merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik fx sama dengan a kuasa 2 tambah bx tambah c dengan paksi x. Ringkas cerita adalah punca juga kita boleh dapatkan pasti melalui kaedah graf, iaitu apabila kita boleh melukis graf macam ni kan, kita akan dapati bahawa ada tempat yang dia bersilang dekat x. Ni satu, ni satu. So garisan ataupun titik yang bersilang antara garis merah tu, lengkung merah tu dengan paksi x, titik itulah dikatakan sebagai punca bagi persamaan kuadratik. Okey, boleh So punca bagi persamaan kuadratik adalah nilai x. Ingat punca bagi persamaan kuadratik adalah nilai x. Dekat mana lengkung itu bersilang dengan paksi x, itulah titik bagi yang dikatakan sebagai punca persamaan. Okey, bagi ini graf kalau lengkung tu positif lah, graf senyum kan, macam ni. Kita dapat macam ni lah. Kalau graf tu masam, dia negatif, graf masam pun samalah, kita akan dapat tempat yang bersilang tu adalah dipanggil sebagai punca. Okey, biasanya akan dapat dua nilai. Kan tadi kalau kita buat cara faktor kan, kita buat cara faktor kan kita dapat dua nilai. Contohnya x2, x3 kan dua nilai. Maksud dia begitulah. Kalau kat graf, kita akan terus dapat punca tu dengan hanya melukiskan graf saja. Tapi nak lukis graf ni ada teknik je lah Jadi ringkas cerita adalah
Dua kaedah untuk tentukan punca. Pertama, kaedah faktor. Kedua, kaedah melukis graf. Kita akan dapat dua punca bagi persamaan kuadratik. Dan punca persamaan kuadratik itu adalah nilai X. Maknanya, manakah garis lengkung kuadratik tu yang bersilang dengan pasti X, itulah kita punya punca. Okey, baik, sebelum kita berakhir, jangan lupa ni tutorial praktiskan diri 1.1F. Okey, praktiskan diri 1.1F, soalan 1 dan soalan 2. Ada banyak sikit lah muka surat 23. Sekali lagi saya ulang, praktiskan diri 1.1F, soalan 1 dan soalan 2, muka surat 23. Okey, baik, saya buka soalan sebelum kita berakhir. Silakan nak bertanya. Ada tak nak bertanya? Tak ada, Ustaz. Tak ada? Baik, jadi cuba buat dulu latihan tu. Sekiranya nanti ada sebarang masalah, boleh berbincang dengan rakan-rakan dalam grup. Kalau tak dapat juga, barulah kita bincang dalam Google Meet atau sebagainya lah. Boleh refer pada saya. Okey, jadi kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Okay. Ustaz. Okay, sama.